Okey, kita berjumpa lagi pada video yang kedua. Di kali matematik tahun 5, kali ini kita akan belajar tentang nilai tempat, nilai digit dan cerakin. Video ini khusus untuk murid-murid di sekolah saya. Tapi kalau dari sekolah lain terjumpa video ini dan rasa berguna, sila komen di bawah. Oke, kita mulakan sekarang. Standard pembelajaran 1.12 menentukan nilai nombor hingga 1 juta. Pertama, menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. Kedua, mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Maksudnya di sini kita cuba kenal dulu nilai tempat, nilai digit. Lepas itu barulah kita boleh cerakinkan dia sama ada ikut nilai tempat ataupun nilai digit. Actually benda ni kita sudah belajar pun tahun lepas waktu kamu tahun 4. Mungkin ada yang lupa. Inilah masa untuk kita tengok semula. Dan minggu lepas pun ada sentuh tentang nilai tempat ni. Okey, terus pada nilai tempat. Apa itu nilai tempat? Ini adalah yang dalam buku teks. Saya petik dari buku teks sebab rujukan utama kita adalah buku teks. So, mengikut dalam buku teks, nilai tempat ialah nilai bagi kedudukan digit dalam sesuatu nombor. Okay, kita digit dalam sesuatu nombor. Tiap angka dan digit tu dia ada tempat masing-masing. So, tiap tempat membawa nilai masing-masing, iaitu ratus ribu, puluh ribu, ribu, ratus, puluh dan star. Okay, ini contoh dalam buku teks tu. Minggu lepas kita sudah belajar macam mana mau baca dan menyebut dan menulis nombor. So, kalau kita baca dan sebut 781,436 itu adalah sebutan yang betul. Dan okey, jadual ni jadual nilai tempat. Di atas kita letak nilai tempat, di bawah digit iaitu angka. Dan mula dengan angka 6 dalam rumah sah, angka 3 dalam rumah puluh, angka 4 dalam rumah ratus, 1 dalam rumah ribu, 8 dalam rumah puluh ribu dan 7 dalam rumah ratus ribu. Okay, macam mana mau cerakinkan mengikut nilai tempat? Mudah saja. Kita mula dengan nilai tempat paling besar, iaitu ratus ribu. So, kalau nombor dia, angka dia 7, ratus ribu. Tulis perkataan ratus ribu. Kemudian diikuti dengan simbol tambah. Kemudian 80,000, 1,000, 400, 36 tak. Simple. Satu persatu, 700,000, 80,000, 1,000, 436 tak. Mengikut nilai tempat. Pastikan jangan salah tulis perkataan yang nilai tempat tu. Okey, kita tengok contoh seterusnya.
Input nomor ini 160.289, dan kita coba yakinkan dia. Dulu kita kenal pasti dulu dia punya digit di mana dan nilai tempat dia. 9 sa 80 200, sifar dalam rumah ribu, 6 dalam rumah puluh ribu, dan 1 dalam rumah ratus ribu. So kita cerakinkan dia mengikut nilai tempat. Tulis begini ya. Nilai tempat paling besar dahulu 100.000, 60.000, sifar ribu, 289 sa. Tengok di situ, walaupun angka sifar di sana ada, kita kena tulis juga nilai tempat dia. Karena nomor angka boleh berubah-ubah, tapi nilai tempat tetap ada di situ. Cuma digit atau angka yang mewakilinya macam sifar, so sifar nak tulis juga. Itu kamu mesti ingat. Okey, nilai digit pula. Nilai digit ini pun dalam buku teks. Nilai digit ialah nilai bagi digit berdasarkan kedudukannya. Okey, tadi kita sudah tengok kedudukan setiap nombor. Sekarang kita tengok nilai digit tu, dia punya angka untuk setiap nombor tu lah. Contoh yang tadi juga, 781.436. So inilah jadual nilai tempat tu. Tapi kita tambah lagi satu, nilai digit. Ini untuk memudahkan lagi. Masukkan nombor tadi. Sekarang kita tengok nilai digit dia. 6 sa. 3 dalam rumah 10, so nilai digit dia akan jadi 30. Kita tulis dia 30. 3 dengan sifar. Kemudian 4 yang dalam rumah 100 tu kita tulis dia dalam beginilah, 400. 4 sifar 400. 1.000, 1 sifar 3 sifar. Kemudian 80.000, 4 sifar. Dan 700.000 kita tulis dia begini, 5 sifar. Ya, sekarang kita cerakin dia mengikut nilai digit. Tulis begini juga, mas 700.000. Okay, tulis dia punya nombor, nilai digit kan, angka. Buat tambah jangan lupa, 80.000, 1.430, dan 6. Senang kan? Tulis satu persatu. Okay, jangan tertinggal mana-mana nilai digit atau nilai tempat tu lah. Okay, kita tengok dari sudut lain pula. Nombor yang sama. Okay, untuk supaya kamu nampak benda ni daripada sudut yang lain. 700.000, 7 sifar. Okay, dia isi ruang tu. 8 ini sifar. Dia isi ruang tu. Kemudian pukul 1.430 dan 6. Okay, ini dari sudut yang lain. Benda konsep sama juga. Cuma kalau kena jawab, kena buat macam tadi lah, kena tulis. Okay, kita ambil contoh ni pula.
Contoh yang tadi untuk nilai tempat, sekarang kita tengok nilai digit dia macam mana. 160.289. Okey. Jadual begini. Masukkan nomor angka 9 80 200 sifar. Kenapa bukan sifar? Okey, kenapa dia bukan sifar? Kerana kalau sifar banyak pun nilai dia tetap sifar, kosong. So, kita tulis dia begini, sifar. Tidak perlu tulis dia sifar. Kalau letaklah sifar tu sampai 10 kali pun nilai dia tetap sifar, kosong. Okey, 10.000. Ini ada 6. So, 100.000. So, nilai digit dia adalah yang tertulis itu. Tengok sendiri. So, sekarang cerakin ikut nilai digit masing-masing. 100.000, 60.000, sifar, 280 dan 9. Okey, dan buat silap. Ataupun satu lagi jawapan dia boleh dibuat 100.000 tambah 60.000 tambah 200. Okey, nampak sini kita tidak tulis tu sifar atau yang digit ribu tu sebab tidak nilai. 80 dan 9. Okey, persoalan dia sekarang bolehkah tulis ikut dalam buku teks? Dia beritahu boleh dua-dua, tapi kalau saya punya pendapat, biasakan diri tidak perlu tulislah, tapi dia tidak nilai. Cuma kalau kamu tulis pun sifar tu tidak masalah, kamu tidak tulis pun tidak masalah. Kita boleh abaikan untuk nilai digit yang nilai angka dia sifar. Okey. Tapi untuk nilai tempat tidak boleh. Mesti tulis nilai tempat. Tapi kalau nilai digit, angka ni kita boleh abaikan. Okey. Rumusan dia. Rumusan ni maksudnya kesimpulan lah, senang kita mau tengok. Nilai tempat, nilai bagi kedudukan digit. Okey, kedudukan dia. Dan kita tulis dalam perkataan. Itu beza paling penting. Nilai tempat tulis pakai perkataan. Nilai digit kita tulis pakai angka. Okey, kalau soalan minta tulis berikan nilai digit ini apa semua, kita tulis pakai angka. Nilai tempat kita tulis angka tu dengan perkataan di belakang. Itu kadang-kadang ada murid tahun 6 pun masih boleh salah. Dan saya harap kamu ingat pesanan ini. Kalau nilai tempat biasanya kita pakai perkataan, nilai digit kita tulis pakai angka. Okey, hanya sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Kalaulah tidak berapa dengar suara atau ada pecah, saya punya headphone masih rosak lagi. Sekarang tunggu yang baru punya dan lebih clear lah. Kita akan perbaiki di video seterusnya. Kalau kamu rasa berguna video ini, kalau ada tidak faham, boleh tanya dari WhatsApp ataupun komen di bawah. Kita akan berjumpa lagi di video yang lain. Sampai sini saja.
Terima kasih.